الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا شرح لنا صدورنا. اللهم يا الله lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkanlah segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami agar mereka faham kalam ucapan kami. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma ya Allah, tambahilah kepada kami ini ilmu pengetahuan, warzuqna fahma, dan kurniakan kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Babu ma ja'a fi ibtida'il qiblah. Sidang jamaah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah. Pada malam ini kita menyambung pengajian kita dalam kitab yang bertajuk Bahrul Madhi yang disusun oleh Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala. Kitab ini membincangkan tajuk-tajuk bersabit dengan solat kita. Dahulunya kita telah membincangkan bagaimana hadis yang berhubung dengan orang yang berjamaah. Kalau imam tertinggal tahiyat awal, bagaimanakah kaedahnya? Dan kemudiannya kita telah membincangkan hadis tentang kelebihan masjid. Yang terakhir yang kita bincangkan ialah bagaimana kelebihan orang yang duduk di dalam masjid kerana menanti sembahyang itu. Itu hadis yang telah kita bacakan. Kelebihan orang yang menunggu-nunggu satu fardu ke satu fardu, menunggu untuk mendirikan solat fardu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin ma dama yantaziruha. Sentiasalah seorang itu diberi pahala orang yang bersolat selama mana dia menanti untuk bersolat. Wala tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum, dan sentiasalah malaikat mendoakan seorang kamu yang berada dalam masjid menunggu nak solat fardu tu. Malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma ghafir lahu warhamhu, Allahumma tub alaih. Itu telah kita bincangkan pada pengajian yang lalu. Malam ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, saya minta izin untuk kita beralih ke muka surat 77. Qala musannif rahimahullah, kata Syekh Marbawi, babu ma jaa fi ibtida'il qiblah. Pada bab yang ke-21 daripada kitab ini, bab yang telah datang ia pada menyatakan mula-mula disyarakkan qiblah. Kita nak bincang malam ini tentang pensyariatan qiblat. Adakah kiblat pertama umat Islam Baitul Maqdis ataupun kiblat yang pertama itu Ka'bah? Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah anil Barra'i qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata shalla nahwa Baitul Maqdis 6 aw 17 syahran, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjiha ila al-Ka'bah, fa anzala Allah azza wa jalla qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram
fawajjaha nahwal Ka'bah wa kana yuhibbu dhalik fasalla rajulun ma'ahu al-'asra thumma marra ala qaumin minal ansari wa hum ruku' fi salatil 'asri nahwa baitil maqdis faqala huwa yashhadu annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu qad wujjiha ila al-Ka'bah qala fanharafu wa hum ruku' atau kama qala hadithun hasanun sahih. Qala Asy-Syaikh Marbawi pada indeks 116, ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah mula-mula sembahyang Nabi dan sahabat berhadap kiblatkan Ka'batullah pada masa mereka itu dalam negeri Mekah. Jadi dalam hadis ini Al-Syekh Al-Marbawi cuba nak mengajar pada kita bahawa kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Isra' dan Mi'raj. Yang kita maklum Nabi mendapat syariat solat di malam Isra' dan Mi'raj itu. Jadi daripada 50 waktu jadilah 5 waktu. Kemudiannya kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah sebelum daripada fajar subuh, sampai Nabi sebelum terbit fajar subuh. Kalau begitu, apakah sembahyang pertama yang disembahyangkan oleh Rasul? Itu yang pertama. Yang keduanya, ke manakah kiblat yang dihadapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa itu? Dan apakah sembahyang yang disyariatkan sebelum daripada pensyariatan solat fardu 5 waktu? Kerana Rasulullah hanya diberi syariat solat, kaifiat solat majhul. Rasulullah pun tak tahu, nak cuma disyariatkan solat. Tetapi Rasul-Rasul, Nabi-Nabi sudah bersolat. Tetapi syariat solat Nabi-Nabi terdahulu tidak seumpama syariat solat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para jemaah yang dirahmati Allah, ini antara benda yang kita nak tengok di dalam petikan hadis ini. Lalu kata Syekh Marbawi, ketahuilah kiranya ya saudaraku, mula-mula sembahyang Nabi dan sahabatnya berhadap kiblatkan Ka'bah. Jadi macam mana orang kata kiblat pertama Baitul Maqdis, maka ada ulama yang mengatakan ketika itu Rasulullah berkiblatkan Ka'bah tetapi dihadapkan ke arah Baitul Maqdis masa itu. Jadi menghadap Ka'bah, tetapi Ka'bah itu hadapnya ke arah Baitul Maqdis. Di situlah kita lihat bahawa adalah kesinambungan bahawa kiblat pertama umat Islam adalah Baitul Maqdis. Yang dikatakan ada Baitul Maqdis itu, tetapi Syekh Marbawi kata mula-mula sembahyang balik Isra' Mi'raj itu Rasulullah dan sahabat-sahabat sembahyang berkiblatkan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu rupanya betul lah Rasulullah berkiblatkan Ka'bah, tapi arahnya kalau Ka'bah di depan, arahnya arah ke Baitul Maqdis itu. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, supaya hilanglah dipanggil kekeliruan kita, yang manakah kiblat yang disembahyangkan oleh Rasul. Dia apa Nabi berkiblatkan Ka'bah juga. Cuma kita ingat antara Ka'bah di Mekah dengan Masjid Aqsa, mana lebih awal dibina? Kalau ikut di dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda ditanya oleh sahabat antara Kaabah di antara Masjid Haram dengan Masjid Al-Aqsa, berapakah usianya? Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kaabah itu dibina 40 tahun lebih awal daripada Baitul Maqdis. Kerana Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, Baitul Maqdis dibina oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ishaq alaihi salam. Jadi kedua-duanya adik-beradik, dan kita ingat Nabi Ishaq perkahwinan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, Nabi Ismail perkahwinan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Ini dua hubungan antara dua masjid, Masjid Haram di Makkah dengan Masjidil Aqsa di Palestin.
Di situlah di Isra' dan di Mi'rajkan Rasul menunjukkan adanya hubungan dua masjid yang agung yang mulia ini. Dua masjid yang ada sejarahnya dalam Islam. Karena itulah bila kita berdialog dengan golongan Yahudi dan Nasrani, mereka mempelekehkan Nabi Muhammad, mereka mencela Nabi Muhammad, sedangkan kita ni beriman dengan Nabi Isa, beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Nabi Sulaiman itu. Jadi mereka tu sebenarnya disebut dalam kitab Taurah Injil tentang Nabi akhir zaman tu disebut. Ya, para jemaah dirahmati Allah Taala sekalian. Cuma mereka je tidak bahu mengaku kenabian kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Ini kita kena ingat, ya tak? Bagaimana sejarah Baitul Maqdis itu dan juga Masjid Haram Mekah itu. Jadi kata Syekh Marbawi, berhadap kiblat Kaabah pada masa mereka dalam negeri Mekah. Dan berkiblatkan Kaabah ini sebelum berpindah ke negeri Madinah. Kemudian bila sampai di Madinah Al-Munawwarah, berhadap pula berkiblatkan Baitul Maqdis sampai Rasulullah ke masjid Nabi masa itu di Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana datang riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi ini dengan katanya Anil Barra'i qala lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata shalla nahwa Baitul Maqdis sittata aw sab'ata asyara syahran. Diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu katanya, tatkala apabila datang berhijrah berpindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Madinah, yakni datang berpindah dari Mekah, sembahyanglah berhadapkan ke pihak Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah terus berkiblatkan Baitul Maqdis dalam tempoh 16 atau 17 bulan. Syakurawi perawi ini syak 16 atau 17 bulan dengan suruhan Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana mengambil hati, yakni nak menjinak-jinakkan segala kafir Yahudi. Yahudi yang Allah bagi kitab itu, dia tahu tentang Nabi akhir zaman. Jangankan kata kita ni menyambut maulid Nabi, ketika terbit bintang tu mereka tahu hari ini sudah lahir Nabi yang kita tunggu-tunggu itu. Memang disebut dalam kitab, disebut dalam Al-Quran, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberikan kitab Taurat Injil, Yahudi Nasrani ini, ya'rifunahu, mereka mengenali Rasulullah macam mana mereka kenal anak-anak itu. Macam mana tuan-tuan kenal anak-anak tuan-tuan, begitulah mereka kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila turun ayat itu, Sayyidina Umar tanya kepada Abdullah bin Salam, seorang alim Yahudi yang masuk Islam. Tanya, betulkah kamu kenal Rasulullah dulu macam kamu kenal anak-anak kamu? Kata Abdullah bin Salam, bahkan lebih dari itu kami tahu. Lebih dari itu dia tahu. Nak tunjukkan pada kita memang Yahudi ni dia kenal sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Soalnya mengapa dia tak beriman juga? Kenapa manusia tak beriman walaupun dah kenal? Para jemaah rahmati Allah, jawapannya kerana jiwa manusia ni dia suka akan megah. Dia suka megah. Jadi dia tak sanggup meninggalkan megah puji-pujian tu, dia tak sanggup. Karena itulah kita ni jangan suka sangat dipuji manusia. Antara kata Imam Al-Ghazali, musibah orang kena puji ni, dia payah nak patah balik akhir-akhirnya. Sebab banyak sangat puji. Macam Fir'aun. Fir'aun bukan tak kenal Nabi Musa atau dia kenal. Kenal sangat dia Nabi Musa itu. Tapi kenapa Fir'aun tidak boleh kembali ke pangkal jalan? Sebab apa kita kata Fir'aun kenal Nabi Musa? Sebab Nabi Musa dibesarkan di istana Fir'aun. Di zaman itu zaman orang pandai sihir, main black magic, semua black magic. Sampai dia ada sekolah dia, graduate black magic.
Ya, ramai tak ramai ahli sihir itu disebut dalam tafsirul Quran, berbagai-bagai pendapat. Pendapat paling sikit menyebutkan 30.000 orang ahli sihir yang nak lawan Nabi Musa itu. Tabarakallah, kalau 30.000 nak lawan Nabi Musa satu orang dengan Nabi Harun dua orang itu. Memang confirm kalah lah, kalah confirm. 30.000 lawan dua, ikut akal kita menang ke kalah dia dua orang. Confirm kalah je. Tapi itulah hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Hebat. Sebab tu kita dengan Allah Ta'ala ni kena tunduk dengan Allah Ta'ala. Tengok Nabi Musa. Waktu Nabi Musa nak campak tongkat, ada Nabi Musa tanya, kenapa nak kena campak? Kita ni sebab apa tak jadi hebat? Banyak bertanya. Kenapa kena sembahyang? Sebab apa kena rokok? Sebab apa itu? Itu pasal kita tak naik martabat dan makam sekian dimaklumkan. Nak buat hukum Tuhan pun tanya, apa relevan? Mengapa nak buat? Itu sebab kita ni tak naik martabat pasal tu. Alhamdulillah lah tuan-tuan ni dah wuduk tu tak tanya tu. Ambil je wuduk kan, basuh muka, basuh tangan. Pasal taat tu ada lagi tu. Itu pun ada juga yang tanya, kenapa mesti basuh 2 kali? Kenapa 3 kali? Kenapa muka dulu, tangan kemudian? Aku smackdown pun tahu. Itu pasal kita ni Allah tak nak beri macam-macam sebab banyak tanya, tak ada yakin, tak ada sifat redha. Nabi Musa tu, di situ kita lihat manusia kalau dia redha dengan Allah, kalau dia taat dengan Allah, Allah tolong dia. Allah tolong. Lepas tu Nabi Musa tak tanya. Nabi Musa tak tanya, Allah kata, wahai Musa campak tongkat. Nabi Musa tak tanya, kenapa nak kena campak? Allah, itu nama taat, itu yang Allah tolong Nabi Musa tu. Kita ni kalau taat lebih Allah tolong. Pasal itulah kenapa kita ni tak aman lagi hari ni. Sebab nak buat hukum Tuhan tu masih tanya lagi, mengapa potong tangan? Kenapa sebat? Kenapa satu sekali? Mengapa perempuan yang belum kahwin yang sebat, dah kahwin kena rejam? Itu pasal Allah tak beri aman kat kita ni. Walaupun ada bukit aman, faham? Tak aman ke? Sebab kita ni tak yakin dengan Allah Ta'ala. Tak ada yakin yang bulat lagi. Allah Tabarakallah lah. Puasa tu Alhamdulillah lah. Kenapa puasa tu? Pasal nampak banyak ganjaran sikit. Untung banyak Ramadan. Itu yang seronok dalam bulan Ramadan tu. Allah, pasal yakin dah ada. Allah. Hadirin hadirat para jemaah yang rahmati Allah sekalian, begitulah manusia diuji Allah. Kan itu tuan-tuan tengok di zaman sahabat-sahabat, ada tak sahabat yang banyak bertanya? Tak ada sangat. Terutamanya dalam bab hukum hakam. Yang mereka bertanya ni, itu pun bukan sebab pertikai, sebab banyak masalah tak tahu. Tak apalah bertanya sebab nak tahu masalah. Tapi ini bertanya bukan nak tahu masalah, bertanya supaya jangan buat banyak. Kalau boleh jangan laksana tu. Itu bertanya macam itulah yang jadi macam bangsa Bani Israel. Yang banyak bertanya, bukan nak buat tapi banyak bertanya, kalau boleh jangan dibuat benda tu. Allah, hadirin hadirat, balik cerita Fir'aun dengan Nabi Musa tu. Jadi masa Fir'aun, masa Nabi Musa berhadapan dengan ahli sihir sebanyak 30.000, 70.000 orang menurut ulama tafsir yang lain. Hadirin hadirat, Fir'aun sudah nampak memang kalah Nabi Musa ni, kalah. Tapi oleh kerana taatnya Nabi Musa, Allah suruh campak tongkatnya. Dicampak tongkat kerana yakin dengan Allah, percaya dengan Allah. Allah tolong Nabi Musa. Semua ahli sihir punya ular-urat dimakan. Akhirnya Fir'aun pun terkejut. Kejutlah Fir'aun sebab dia tahu Nabi Musa tak tahu sihir. Yang ini sampai graduate bertahun-tahun belajar, PhD pun ada, bidang sihir pun kalah, apa barang ni. Tak mahu tak? Takkan Fir'aun tak nampak kebenaran Nabi Musa. Dia nampak. Kenapa Fir'aun tak beriman? Kerana Fir'aun takut hilang kemegahan dia. Dia bimbang. Dia tidak popular. Nanti dia tidak masyhur lagi. Inilah hadirin hadirat. Samalah dengan Yahudi-Yahudi ni pun. Mereka menganggap mereka bangsa mulia. Mereka anggap mereka ni keturunan Nabi-Nabi yang mulia, walaupun mereka ni bunuh Nabi-Nabi. Itu je. Sebab kita ni kadang-kadang jangan megah sangat dengan kemuliaan yang kita ada. Kadang-kadang kemuliaan itu menjahanamkan kita balik nanti. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ya, kerana sombong itulah kadang-kadang manusia
istidraj Allah istidraj dia. Dengan mewah itu Allah istidraj dia, makin jauh dari agama Allah, makin lawan Allah Ta'ala. Kita mintalah na'udzubillah jangan masuk golongan-golongan yang Allah istidraj setelah masyhur, popular, berpangkat, berjawatan bagai-bagai itu. Ini paling kita bimbang sekali, kerana bila manusia sudah diistidraj oleh Allah Ta'ala, dia payah nak balik pangkal jalan. Hadirin hadirat para jemaah rahmatullah, balik Yahudi ni pun macam itulah. Lembutnya hati Rasulullah, mulianya hati Rasulullah berkiblatkan Baitul Maqdis. Kerana Yahudi ini menganggap Baitul Maqdis itu tempat nabi mereka, nabi-nabi yang mulia. Tetapi hadirin hadirat, sangkaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak diindahkan oleh Yahudi ini. Yahudi mudah-mudahan mereka ni percayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beberapa tanda yang ada dalam kitab Taurat yang tiada diubah-ubah. Taurat yang asal tu. Yang ada gini kita tak panggil Taurat, tak panggil Injil, yang ada ni dipanggil dengan nama-nama yang lain. Dengan nama liuk, Protestan, Bible dan seumpamanya itu. Jadi itu sebagai ringkasan permulaan hadis ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang di awal-awalnya di Makkah, di Madinah itu berkiblatkan Baitul Maqdis. Kemudiannya oleh kerana Yahudi ini tidak juga lembut hati, keras hati. Inilah bangsa yang paling Allah laknat dalam Al-Quran, namanya Yahudi. Sehingga kita baca ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murka ya Allah. Siapa yang Allah paling murka? Yahudi lah. Waladhdallin, bukan jalan orang sesat. Siapa yang sesat? Nasrani. Baik itu kita hati-hati dengan jarum Yahudi dan Nasrani ini. Termasuk jarum-jarum Yahudi Nasrani ini ialah we are Allah children tu. We are Allah children. Nahnu abna'ullah, yang disebut dalam Quran, kata puak Yahudi, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Yahudi dah cakap dah, kata Nasrani, kata Yahudi, kami ni anak Allah ni. We are Allah children. Kami ini kesayangan Allah. Hadirin hadirat ya. Batu Yahudi ni memang dia ndak kita ni ikut dia. Ini yang kita hati-hati dengan jarum-jarum Yahudi ni, shibran bi shibrin, sampai sejengkal-jengkal Yahudi buat kita ikut. Sampailah dia masuk dalam lubang biawak pun kita nak ikut juga, dia masuk lubang biawak itu. Wal'iyazubillah. Batu kita ni diajar oleh Rasulullah cara hidup kita. Jangan ikut cara hidup Yahudi itu. Yahudi ni sampai ke peringkat semua agama betul, semua agama dia anggap sebagai sama dengan dia belaka tu. Jadi baik tu tengok kiblat. Mengapa kita tidak berkiblatkan sebagaimana agama-agama lain? Agama lain kiblatnya sama. Agama lain kiblatnya sama. Apa kiblat mereka? Berhala. Sebab tu kalau berhala tu dipusingkan ke timur, mereka akan pusing timur. Berhala tu alih ke barat, dia akan pergi ke barat. Berhala tu alih ke selatan, dia pergi ngadap selatan. Sama je agama semua tu. Islam je kiblatnya Kaabah. Allah, itu namanya kesatuan ummah kita ni ada. Satu kita ni Kaabah semua. Cuma orang hari ni yang tak faham, dia kata kita menyembah cube yang hitam. Ada pula dia kata kita sembah cube kotak hitam itu. Hadirin hadirat, kita tak sembah Kaabah itu. Hanya kita menghadap itu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kita menghadap itu pun kerana tunduk perintah Allah. Menunjukkan kita buat ni kerana Allah aja. Allah suruh. Kenapa rokok? Allah suruh. Kenapa sujud? Allah suruh. Itu je. Itulah namanya aslama. Islam ni tunduk. Itu nama Islam. Sebab tu dia panggil Islam. Sebab tu jangan menentang ni. Menentang ni dia bukan aslama, dia bukan tunduk itu. Maka itu orang Islam dipanggil menundukkan diri, menyerah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham betul ya? Alhamdulillah. Tapi ada juga yang
cakap je Islam, tak tunduk-tunduk pun. Tak mau tunduk hatinya. Bukan saja anggota, hati itu yang nak ditunduk. Sebab tu Nabi Musa tadi, yang tunduk adalah hati. Maka itu bila Allah kata idrib bi'asakal hajar, ketuk tongkatmu di batu, Nabi Musa pun ketuk, keluar. Idrib bi'asakal bahar fanfalaqa, ketuk tongkatmu Daud, Nabi Musa pun ketuk, belah laut. Itu orang jenis tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tolong bagai-bagai pertolongan. Para hadirin, para jemaah rahmati Allah, cerita balik Yahudi ni ke hati tak mau tunduk ni, payah betul. Batu orang tak mau tunduk ni, dia bukan Yahudi, perangai Yahudi tu ada panggil. Na'udzubillah kita ni. Melawan lagi Allah Taala. Yahudi itu kan melawan Tuhan. Tuhan kata tidak, dia buat. Tuhan kata ya, dia tinggal. Yahudi itu perangai dia tu. Na'udzubillah tu. Batu Allah murka sangat dengan Yahudi ni. Qala musannif rahimahullah 117. Kiblat akan Baitul Maqdis itu dengan Al-Quran ataupun ijtihad Nabi SAW. Kalau begitu Rasulullah berkiblatkan Baitul Maqdis, adakah dengan arahan Al-Quran ataupun dengan ijtihad Nabi SAW? Kerana kita ingat balik daripada Isra' wal Mi'raj, Rasulullah disyariatkan solat fardu 5 waktu. Adapun kaifiat solat tidak diajar lagi. Bagaimana nak sembahyang, berapa rakaat nak sembahyang, maka syariat itu berlaku setelah kembali daripada Isra' Mi'raj. Dan awal-awal kalau tengok hadis yang sahih, awal-awal datang Jibril mengajar Rasulullah pada waktu zuhur. Waktu zuhur, ini hadis sahih. 2 hari Jibril datang mengajar pada Rasulullah. Pertama, kaifiat solat, berapa rakaat nak solat, bagaimana nak solat, diajarkan oleh Jibril alaihi salam. Dan juga Jibril ajar waktu-waktu bersolat. Karena itulah timbul khilaf ulama-ulama tentang waktu solat. Kerana hadis ini cerita begini, hadis ini cerita begini, waktu-waktu dia. Adapun kaifiat solat itu diajarkan. Dan ada juga pendapat mengatakan ketika itu Jibril hanya mengajar 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat saja. Sehinggalah hijrah ke Madinah, barulah jadi zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyak 4, subuh 2. Ala kulli hal, itu benda yang kita serah pada Allah Ta'ala. Yang penting kita taat, sudah muqtamad, zuhur 4, asar 4, isyak 3, maghrib 3, isyak 4, subuh 2 itu muqtamad. Itu benda yang sudah muqtamad. Adapun benda-benda yang dikhilafkan, adakah masa balik itu 2 rakaat, memang ada riwayat-riwayat begitu. Ada yang kata 2 rakaat, 2 rakaat Jibril ajar, ada yang kata Jibril ajar begitu begini. Itu semuanya benda yang sudah dimuktamadkan oleh para alim ulama berdasarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya, sebelum Isra' wal Mi'raj, apakah solat yang disolatkan oleh baginda Rasul? Yang ini para ulama tidak berani menyebut bagaimana cara Nabi sembahyang sebelum Isra' Mi'raj. Sama jugalah bagaimana Nabi-Nabi dulu bersembahyang. Kerana disebut dalam Al-Quran, Nabi Ya'qub pesan pada anaknya, pesan supaya mendirikan solat. Nabi Ibrahim pun pesan supaya dirikan solat. Cuma kaifiat itu majhul, tidak disebut. Termasuklah kaifiat solat Rasulullah al-ashiyu wal-ibkar. Sebelum Isra' Mi'raj, Rasulullah sudah bersembahyang di awal pagi dan di awal petang. Pagi petang, pagi petang, pagi petang. Cuma kaifiat caranya tidak disebut oleh para ulama kerana mereka tak berani sebut sebab tidak ada hadis yang menceritakan macam mana. Tapi kita beriman Nabi sudah bersolat. Caranya itu serah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ajaran sesat Malaysia ni pelik-pelik. Diambil ayat Quran itu al-ashi wal ibkar. Nabi sembahyang pagi dan petang. Jadi dia kata sembahyang 2 kali je sehari. Itu ajaran sesat tu. Dia kata Quran sebut ni, tuan-tuan berani lawan Quran. Hebat dia.
Ada yang saya kata 3 je, 3. Dia tambah satu lagi, hafizu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah sembahyang wusta, sembahyang asar. 3 pula. Nampak itu. Ada pula yang kata begini, solat ni tak semestinya rokok dan i'tidal, kerana solat itu maknanya doa. Pula dah. Jadi yang perlu rokok, yang perlu sujud ialah hati kita saja. Hati ni yang perlu tunduk rokok pada Allah. Hati ni yang perlu sujud pada Allah. Jadi dia kata, tengok yang sembahyang rokok-rokok ini semuanya kulit kita sebenarnya hakiki, hakikat kita ni batin. Itu jadi sembahyang batin mungkin. Tuan-tuan dengar, nganga, ya tak ya, ikut dia, sesat barat semua kali itu. Ya, tuan-tuan kena tahu juga sejarah sesat ni. Itu dia punya main dia. Rupanya dia malas. Cakap malas kan senang. Dia malas sebenarnya mayang tu. Sebab mayang ni kan ibadat paling berat sekali. Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sungguhnya semayang ni berat, melainkan orang yang khusyuk, yang tunduk je boleh buat. Allah dari nadrat. Batu nak tengok orang ni bagus tak bagus, tengok mayang dia. Lagi banyak dia mayang lagi lah manusia ni orang bagus tu. Maka cuba cari dalam dunia ni, siapa manusia yang paling banyak semayang, paling kuat semayang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu kita nak kata Rasulullah begitu begini. Kalau boleh challenge semayang Nabi, silakanlah nak kata apa-apa. Tapi kalau semayang kita pun tak seperti semayang Nabi, Allah, Rasulullah tu boleh semayang kerana semayang ini benda yang berat. Benda berat boleh buat menunjukkan hebat manusia tu. Batu tahniahlah pada tuan-tuan yang mayang ni, tahniahlah. Ingat-ingat senang tuan-tuan nak mayang ni. Allahu Rabbi, ya tak? Sahabat-sahabat duk cerita semayang Nabi, macam mana Nabi semayang. Kata Huzaifah, satu hari dia ikut Rasulullah mayang. Panjang tak panjang Nabi semayang, habis surah Baqarah tu. Habis 100 ayat pertama surah Baqarah. Ni semayang tahajud, semayang malam ni. 100 ayat habis. Dia kata nak rokok dah. Tak, Nabi sambung lagi. Sambung habis surah Baqarah. Kata Zaifah, saya jangka nak rokok dah. Tidak, Nabi sambung surah lain pula. Tak panjang, surah Maidah aja. Habis surah Al-Imran pula dah. Kalau kita Syekh, kena pecat Imam Syekh. Imam baru baca Alif Lam Mim. Makmum belakang ini mesti panjang ni. Bawa Alif Lam Mim, makmum belakang dah ngutuk dah. Ini mesti panjang surah Baqarah ni. Tengok lepas Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Makmum belakang bukan Allah akbar, makmum belakang alhamdulillah. Ya, kan Allahu akbar, alhamdulillah makmum belakang. Tabarakallah lah. Itu pun ada hati nak kutuk Rasulullah. Nauzubillah lah. Bukan taraf kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Allah, hadirin hadirat ya. Cerita Maulid Nabi ni bulan Maulid kan. Sayang kita Rasulullah tuan-tuan. Kita nak orang nak maki Nabi, orang duk kutuk Nabi, dia kenal tak Rasulullah ni siapa? Allah ya. Sebab tu sedih kita bila dengar orang hina Rasulullah ni. Mintalah jauh kita daripada sifat-sifat begitu. Tak sebut lagi macam mana Nabi punya. Tak semayang sampai bengkak kaki, kata Aisyah. Bengkak tu sebab berdirinya lama tu. Kita bengkak juga sebab berdiri tengok bola lama tu je. Pecah kaki ya. Allahu Rabbi. Baik, balik cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, manusia yang paling agung, yang paling mulia Rasul ni. Baik tu sahabat-sahabat dipanggil boleh pertahankan baginda Rasul kerana cinta mereka, kerana mereka kenal siapa Rasulullah. Qala musannif, maka telah berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Bicara kiblat Baitul Maqdis ini perintah Quran ke ijtihad Nabi? Dan telah bersalah-salahan, berbeza pendapat ashab kita, ulama kita Syafi'i. Dan lain daripada mereka itu, lain daripada mazhab kita Syafi'i, daripada ulama rahimahullahu ta'ala alaihim ajma'in. Pada bahawasanya
bahwasanya menghadap sembahyang ke Baitul Maqdis itu adakah sabit ia dengan Al-Quran, adakah sabit nasnya dengan Quran atau dengan ijtihad Nabi SAW. Dia beginilah tuan-tuan, tak sama ada benda itu arahan Al-Quran ataupun ijtihad Nabi, dua-duanya betul. Cumanya perbincangan ini perbincangan secara ilmiah supaya kita dapat lihat secara berilmu. Bukan kata dua-dua tu salah, dua-dua tu betul. Kalau datang daripada Quran pun betul, kalau ijtihad Nabi pun betul, kerana Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi buat keputusan itu pedomannya wahyu Allah. Maka makan Nabi pun atas wahyu, berjalan Nabi pun dengan wahyu, kahwin Nabi pun dengan wahyu, semuanya di atas wahyu pedoman Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mendapat tarbiyah direct dari Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan tidak dapat direct tarbiyah dari Allah, itu pun dah nampak baik dah kita ni. Bukan dah nampak baik, rasa macam dah baik dah kita ni. Ini baru dapat sikit-sikit tempias rahmat Rasul. Rasulullah ni rahmatan lil alamin. Yang kita ni baru dapat sedikit rahmat, itu pun dah rasa baik dah kita ni. Allah tuan-tuan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan. Rahmat. Agak-agak kita bersama-mana lah tak? Mulianya baginda Rasul tabarakallahu taala alaihim atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi kalau Nabi ijtihad pun cukup dah. Memang betul dah. Baik. Maka telah menghikayat oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya yang bernama Al-Hawi akan dua wajah, dua pendapat pada demikian itu bagi ashab kita. Jadi di sisi ulama Syafi'i ada dua pendapat. Adakah berkiblatkan Baitul Maqdis ni ijtihad Rasul ataupun perintah Quran? Maka telah berkata Al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala, bermula yang berjalan, yang mengikut jalan kepadanya oleh kebanyakan ulama, bahawasanya adalah ia kiblatkan Baitul Maqdis itu sunnah ijtihad Rasul, bukannya dengan Quran. Bukan makna salah tak salah ijtihad Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan arahan Al-Quran. Tetapi sebilangan ulama kata tidak, berkiblatkan Baitul Maqdis pun adalah arahan Quran. Mana dalilnya? Dalilnya kata mereka, kalaulah ijtihad Rasul, kenapa ketika sudah berkiblatkan Baitul Maqdis Rasulullah mendongak ke langit menunggu-nunggu wahyu untuk berkiblatkan Kaabah? Kalau ijtihad Rasul, buatlah ijtihad baru. Betul atau tidak? Tak payahlah tunggu wahyu. Ya. Tapi sebilangan mereka kata adalah arahan Al-Quran. Karena itulah Rasulullah kiblat Baitul Maqdis pun arahan Quran. Jadi Nabi menunggu arahan seterusnya nak berkiblatkan ke arah Kaabah. Oleh kerana sembahyang ni perintah Allah, maka tunggu arahan Allah. Begitulah adab kita dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala, jangan kita dahulu Allah itu. Ini Rasulullah tunjuk pada kita begitu. Karena itu adab kita dengan Allah, dengan Rasul, Allah ajar dalam surah Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah ila akhiril ayah. Allah berfirman, wahai sekalian orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Jangan kita ni nak buat suatu perintah, buat ikut kita. Ada masalah, barulah nak tengok Quran. Tengok Quran dulu, tengok arahan Quran, tengok arahan Rasul, sunnah. Masalahnya, kita tak tahu apa arahan Quran sunnah. Karena itulah kita perlukan tempat rujukan. Siapa yang faham Quran, yang faham sunnah? Al-ulama. Maka itu ulama ini dia kena bersatu dengan umara. Kalau bagus ulama tu jadi umara, lagi senang. Faham atau tidak? Faham, tapi tak menang-menang juga lagi itu.
Tak mau ulama tak boleh memimpin, ulama tak sesuai memimpin. Ini masalah dia. Ya. Ulama rujuk sebab Allah kata jangan mendolimi Allah dan Rasul. Jadi tengok apa perintah Allah, apa perintah Rasul. Dia kena tengok ada. Kalau tak faham perintah Allah Rasul, tanya para alim ulama. Samalah kita baiki kereta. Kita baiki kereta hantar mana? Hantar kedai kuncit? Tak, bagi kereta hantar mana? Bengkel. Jangan bagi kereta pergi hantar kedai car wash. Dia tahu apa? Tahu cuci lah. Apa maksud? Ini tak hidup, buka enjin, tembak aja dia. Itu je kerja dia. Car wash kan. Biarlah tempat yang betul. Kalau tuan-tuan nak suruh baiki kereta, suruh saya baiki kereta. Jahanamlah kita tuan-tuan tu. Saya boleh baiki. Tapi saya buka, lepas tu pasang sendirilah. Buka, cari orang yang ahli dia kan. Barulah kita mudah. Jadi begitulah dengan hidup kita ni. Jangan mendahului Allah, jangan mendahului Rasul. Jadi itu adab dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu jugalah. Tunggu arahan Allah Taala. 118. Al-Quran itu adakah ia menasahkan sunnah? 119. Al-Quran bolehkah dinasahkan? 120. Kiblat akan Kaabah Allah dengan sukacita Nabi. Jadi nak jawab tadi 117 tadi, adakah berkiblatkan Baitul Maqdis, berkiblatkan ke Baitul Maqdis itu arahan Allah dalam Quran ataupun ijtihad Nabi. Kemudian kiblat akan Ka'batullah, Kaabah Mekah ni, adakah ijtihad Nabi juga? Ya saudaraku, telah lalu diterangkan Nabi SAW berhadap kepada Baitul Maqdis dengan menjunjung suruh Allah hingga berbelas-belas bulan, 16 atau 17 bulan lamanya. Tidak jugalah kafir Yahudi tadi lembut hati. Tidaklah Yahudi tadi suka kepada Islam, melainkan degil mereka yang ditunjuknya. Mereka malah memperlekeh-lekehkan Nabi, memperkecil-kecilkan Nabi, memperolok, mentertawakan Nabi, berkata Muhammad ajak ikut agama dia, tapi kiblat pun ke arah tempat kita. Ini Yahudi yang mulut jahat ini semuanya. Yahudi yang khianat ini. Hadirin hadirat para jemaah dan rahmati Allah kalian tu. Jadi tak lembut hati Yahudi ni, memang Yahudi ni hatinya keras itu. Maka itulah boleh kita ni bernikah dengan Yahudi Ahlul Kitab. Tetapi di zaman Sayyidina Umar minta diceraikan perempuan-perempuan tu sebab apa diizinkan laki-laki Islam kahwin dengan perempuan Ahlul Kitab? Tujuan asalnya nak tarik mereka pada Islam. Tapi yang namanya orang Yahudi ni kerah hati, susah tak? Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah, jangan kata Yahudi, orang Melayu pun lebih kurang juga tu. Kan senang tuan-tuan nak lembutkan hati manusia ni. Walaupun orang Melayu ni hatinya lembut, tapi lihat, dia panggil lembut tapi lihat. Orang Arab tu hatinya keras tapi rapuh. Sebab tu kita nak lembutkan hati kita ni biar keras tapi mudah, macam kerak nasi tu, mudah kena. Keras pun tapi macam kerak nasi boleh tahan lagi Syekh. Tapi kalau keras macam kopok lekor tu, kena potong Syekh. Kena potong boleh. Tak lenturlah dia macam mana pun. Dia lembut tapi lihat dia tu. Allah Rabbi, hati manusia kan. Nak ubah hati manusia bukan senang. Para jemaah yang dirahmati Allah, batu nafsu kita nak tundukkan pun susah dia. Itu Yahudi. Padahal yang datang tu Nabi yang terbaik lah. Yang datang tu Nabi yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, hadirin hadirat, manusia yang terbaik Rasulullah. Pun Yahudi ni tak makan saman. Tiba-tiba kita boleh rasa hebat. Tak apa, kita boleh didik Yahudi tu. Ambil jadi penasihat lagi Syekh. Aduh, tak nampak sangat kita ni tak belajar dengan Quran. Kalau kita belajar dengan Quran tu, fahamlah tak macam mana Yahudi ni. Itu tak sebut lagi Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir yang khianat dengan Rasul. Ni manusia terbaik Rasulullah ni dia boleh khianat. Kita ni apa yang baiknya kita ni? Ditipunya dia tu. Maka bertambah-tambahlah di hati Rasulullah
Bila Yahudi ni tadi tak lembut juga hati, malah degil yang ditunjuknya, bertambah-tambahlah di hati Rasulullah sukakan kiblat tok neneknya Nabi Allah Ibrahim yang di Mekah itu. Yakni sukalah Rasulullah Kaabah itu lebih dari sehari yang sentiasalah ia padanya. Maka Rasulullah berhajat nak berkiblatkan Baitullahil Haram di Mekah itu. Seperti mana yang dikatakan oleh Al-Bara' bin Azib, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjiha ila al-Ka'bah. Setelah 16 bulan berkiblatkan Baitul Maqdis, Yahudi ni tak tawa juga hatinya, maka Rasulullah berharap-harap agar dipalingkan kiblat ke arah Ka'bah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukakan berhadap sembahyang kepada Ka'bah. Maka memandang-mandanglah Rasulullah sehari-hari dongak ke langit, harap-harap turun wahyu, harap-harap datanglah Jibril bawa perintah. Itu yang kita katakan bahawa Rasulullah memang menunggu arahan Allah Ta'ala. Ya saudaraku, kemudian daripada sangat inginnya Nabi SAW berkiblatkan Kaabah, lalu berkata ia bagi Jibril alaihissalam, ya Jibril, sukalah aku sekiranya memaling akan daku oleh Tuhanku berkiblatkan Kaabah. Minta ya Jibril, aku suka nak kiblat Kaabah. Kata Jibril, wahai Muhammad, hanya saja saya ni pun hamba Allah seperti kamu, tiada upaya bagi saya suatu pun. Jibril pun tukang bawa wahyu, ya, bukan Jibril yang boleh buat hukum hakam, ya. Jibril pun sami'na wa ata'na la ya'suna Allah ma amarahum, tak pernah derhaka pada Allah apa yang Allah perintah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, Jibril ni malaikat ni akan buat apa Allah suruh. Ini namanya malaikat itu. Ya, kena kenallah malaikat dia. Sebab tu disuruh beriman dengan malaikat, percaya malaikat. Bukan percaya malaikat tu ada, percaya malaikat itu la ya'sunallah. Ini tuan-tuan boleh kata Jibril salah turun wahyu pula. Mana iman pada malaikat ni? Boleh kata pula Jibril dengan Muhammad itu pernah berpakat sembunyi wahyu. Tabarakallah. Janganlah kita jadi golongan-golongan ini. Wahyu turun 23 tahun. Dalam tempoh 23 tahun, sebanyak 6,236 ayat yang termaktub dalam Quran, dalam mushaf itu tak campur lagi yang mansukh, ya. Takkan dalam 6,000 ayat itu Tuhan sekali pun tak perasan silap. Ini kartun lidi punya cerita ni. Yang masih masalahnya ikut juga tu. Orang sini tak tahulah, kalau Kedah boleh tahan dengan mayu. Ada orang Kedah minta maaf ya tak? Allah Rabbi. Ada juga tu ikut Syiah. Walaupun kita tahu tak semua Syiah salah, tapi banyak Syiah yang salah itu. Ya, tak semua Syiah salah lah, tapi banyak Syiah salah. Terutama Syiah yang kata beginilah. Habis itu kenapa Ustaz kata Syiah salah? Kita pukul rata lah Syekh. Ikut yang majoriti yang salah, kena sebut macam Amerika. Tuan-tuan kata Amerika laknat. Di Amerika tu ada orang Islam tu. Habis itu kita kata Amerika laknat, merujuk kepada pemimpin dan majoriti dia. Ya. Sebab tu kita kata laknat Amerika tu kan. Kalau orang duk Amerika tak kecil hati orang Islam sana. Apa laknat kita? Di Amerika juga dia tu. Kita tak maksudkan mereka macam Yahudi. Kita kata laknat Yahudi, murka Allah pada Yahudi. Ada Yahudi yang beriman? Ada. Malah isteri Rasulullah 2 orang di kalangan Yahudi, isteri Rasul. Abdullah bin Salam, ahla dipanggil ulama Yahudi, masuk Islam. Yang kita sebut Yahudi yang dilaknat itu majoriti dia. Majoriti dia tu. Baik. Balik pada Jibril tadi. Jangan lagi lah duk kata Jibril ni waliyah Jibril sembunyi wahyu, sedap mulut dia. Esok Jibril hantar tak? Malaikat Israel baru dia tahu tu. Ada Israel dia ambil nyawa. Allah hadirin hadirat ya. Jadi sebelum
tetapkan iman kita, sebab memang manusia ni hatinya berbolak-balik. Jadi minta, ya Allah, tetapkanlah iman kami, hati kami ni, ya Allah. Allahumma ya Allah, dak mintalah tolong sangat-sangat noh. Kemudian naik Jibril ke langit dan tinggallah Nabi SAW hal keadaannya sentiasa memandang-mandang ke langit, dongak ke langit. Harapkan turun wahyu yang dibawa Jibril alaihi salam dengan pekerjaan kiblat yang disukanya. Rasulullah berharaplah palinglah kiblat arah berkiblatkan Kaabah itu. Kata Abu Isa Tirmizi dalam hadis ini, fa anzalallahu azza wa jalla qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka Allah turunkan firman-Nya, sesungguhnya tahqiqlah, sesungguhnya qad nara, seringkali kami melihat engkau wahai Muhammad mendongak-dongakkan wajahmu fis sama, ke langit. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha, harap-harap supaya dapat menghadap kiblat yang engkau suka itu. Hari ini fawalli wajhaka, palingkan wajahmu wahai Muhammad, syatral masjidil haram, menghadap ke arah Masjidil Haram, yakni arah Kaabah itu. Gembiralah Rasulullah dengan turun ayat ini, fawajjaha nahwal Ka'bah wa kana yuhibbu dzalik. 122 kata Nabi, kata Abu Isa Tirmizi, maka berhadaplah Nabi sembahyang ke menghadap Ka'batullahil Haram di Makkah. Setelah turun wahyu ini, soal, kalau begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya berkiblatkan Kaabah ke berkiblatkan Kaabah. Soalnya, bolehkah hari ini kita berkiblatkan Baitul Maqdis? Kerana ada orang kata, bukankah itu pernah dibuat oleh Rasul dan apa yang Nabi buat itu sunnah? Bolehkah kita berkiblatkan Baitul Maqdis? Bukankah itu sunnah? Kerana Nabi pernah menghadap ke sana. Ya, batu kita ni kena ingat, ada hukum yang sudah nasakh, mansukh. Ya, ada hukum yang nasakh dan ada yang mansukh. Jadi di sinilah namanya kenalah kepakaran ulama tolong. Maka dengan ayat ini kata para ulama, ijma' ulama mengatakan ayat ini memansuhkan hukum berkiblatkan Baitul Maqdis. Ya, dengan turun ayat ini termansuhlah hukum berkiblat Baitul Maqdis, maka tak boleh lagi orang nak guna hujah itu pernah Nabi buat dan sunnah. Dia ada benda-benda yang sudah mansuh tak boleh buat, ya. Dia ada benda yang sepakat ulama setuju mansuh, ada yang khilaf ulama tentang ayat mansuh itu. Antara yang ulama khilaf ayat mansuh ini ayat qul ya ayyuhal kafirun. Setengah ulama kata ayatnya kekal, hukumnya sudah mansuh. Setengah ulama mengatakan ayatnya kekal, hukumnya tidak lagi mansuh. Karena itulah ada juga ulama-ulama yang tak setuju bila kita kata lakum dinukum waliyadin. Agama mereka lah, agama kita. Ada yang tak setuju macam tu kan. Tapi kita tetap berpegang bahawa ayat itu kekal, hukumnya pun masih belum mansuh lagi. Sah kita pakai agama mereka, agama kita. Tak ada kompromi, tak ada. Begitulah ayat tentang Kaabah ini. Jadi hadirin hadirat, dengan turun ayat ini mansuhlah menghadap ke arah Baitul Maqdis. Siapa pun tak boleh lagi nak menghadap Baitul Maqdis. Walaupun peristiwa ini berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita ingat hadis yang dikatakan hadis ini walaupun perbuatan Nabi, ada juga benda-benda hadis yang dipanggil khususiyah nabawiyah. Ada hadis yang namanya sunnah yang boleh kita buat, ya. Ada juga hadis yang hukumnya sunnat, ada hadis yang hukumnya makruh.
ada yang hukum wajib, ada yang hukum haram kita tak boleh ikut. Antara yang kita tak boleh ikut ialah Rasulullah bernikah lebih daripada 4 orang. Jangan pula kita sibuk-sibuk nak kahwin lebih 4. 1 pun tak lepas, jangan banyak cakap. 2 pun tak berani. Nak cerita lebih daripada 4. Ya. Jadi makna kata itu khususiyah, khusus untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Ya. Dia panggil ada benda yang khusus, tuan-tuan. Tidak pada kita. Apa lagi yang khusus? Semayang tahajud kita ni sunat je kan, tapi wajib di sisi Rasul, khusus. Sebab tu Rasulullah ni hebat. Pada kita wajib, sunat ya. Hak Nabi wajib semayang tahajud. Apalagi yang pada kita sunat, pada hak Nabi wajib. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian. Sebab tu jangan kita nak peleceh Rasulullah ni, bukan taraf kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla rajulun ma'a asar, kemudian sambung ceritanya. Jadi ada laki-laki semayang asar dengan Rasulullah. Jadi masa semayang itu berkiblat ke arah Baitul Maqdis, itu tak? Pusing ke arah daripada Baitul Maqdis menghadap ke arah Kaabah. Wallahu taala a'lam. Kalau itulah untuk kita bincang malam ini. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti kita sambung 117 tu tak baca, 108 pun belum baca lagi. Tentang perbahasan ulama-ulama, adakah Al-Quran boleh menasahkan sunnah, adakah sunnah boleh menasahkan Al-Quran. Di sinilah kaedah yang diambil, yang kalau orang kata mana pula ulama-ulama ni pandai-pandai bikin hukum, sunnah pula boleh menasahkan Quran. Bukankah sunnah itu hadis Rasul, Quran itu firman Allah? Di sinilah timbul perbezaan pandangan ulama fiqh. Memang ada ulama fiqh yang mengatakan kalau Al-Quran bertemu dengan arahan hadis, Al-Quran diutamakan. Ini mazhab Hanafi. Tapi ada ulama yang mengatakan kalau Al-Quran bertemu arahan dengan bertembung arahannya dengan Al-Quran dengan sunnah, tengok yang mana khusus, yang mana umum. Ini mazhab kita Syafi'i. Contohnya apa dia? Umum dengan khusus ini. Contohnya apa ya? Umum dengan khusus. Contohnya Fatihah. Kita sembahyang mazhab Syafi'i wajib baca Fatihah, betul? Baik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Quran, dengar dan diamlah. Moga-moga kamu dapat rahmat. Jadi bila imam orang jadi mayang Isyak, mayang Maghrib tadi, imam baca Quran, makmum belakang baca tak baca? Dia kata Quran kata tak payah baca. Bila imam baca, kita belakang diam, dengar. Sebab tu dia tak baca Fatihah. Ini mazhab Hanafi. Kita pakai hadis. Dalam hadis Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah mayang kalau tak baca Fatihah. Itu kan khusus, tak sah mayang kalau tak baca Fatihah. Karena itu walaupun imam baca surah, kita tetap wajib baca Fatihah di belakang. Habis tu ayat tadi kan arah kita bila dibaca Quran dengar dan diam. Ayat itu general, umum kata ulama. Ayat itu di luar sembahyang. Jadi umum dan khusus. Jadi kita ambil khusus. Khusus bertemu dengan yang umum, pakai yang khusus. Walaupun ini Quran, tapi hadis ni lebih khusus, spesifik arahan dia. Maka itu jangan kita berbalah-balah lah. Jadi mazhab Syafi'i kita baca Fatihah belakang. Ya, maka itulah mengapa dalam mazhab Syafi'i untuk meraihkan mazhab yang lain, supaya bila imam baca Quran kita dengar dan diam. Dalam mazhab Syafi'i disunatkan imam jangan lagi baca surah selagi makmum belakang tak habis Fatihah. Nampak tu? Ulama dulu dah susun dah kaedah tu. Maka untuk meraihkan pendapat yang tadi, bila imam baca surah makmum belakang dengar diam, maka disunatkan imam jangan lagi baca surah
selagi makmum belakang tak habis Fatihah. Jadi bila habis Fatihah barulah imam baca surah. Jadi makmum amal yang tadi bila baca Quran dengar dan diam. Boleh faham tu? Itulah sebabnya orang duduk soal kita apa duduk belakang baca Fatihah. Ini Quran kata diam dengar tu. Jadi jawapannya kita terima. Sebab tu setelah Fatihah kan kita dengar dan diam juga. Jadi kita amalkan dua. Satu kita amalkan hadis, satu lagi amalkan Quran. Setelah waladhdallin kita dah baca Fatihah, kan lepas tu kita dengar imam baca surah kan. Jadi kita dapat dua amalan. Dia satu saja. Jadi dua-dua betul. Kalau dua-dua betul, ikutlah mazhab kita Asy-Syafi'i, kerana kita ni belajar yang itu jelah. Wallahu taala a'lam. Jadi di sinilah nanti kaedah diajarkan nasah dan mansuh Al-Quran dengan sunnah itu. Kalau ada soalan saya silakanlah. Kalau tak ada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Taala. Syukur sebanyak-banyaknya. Semoga tuan-tuan saya doakanlah, saya dan tuan-tuan kita doa sama-sama untuk kita semua, untuk siapa-siapa yang kita kenali, semoga Allah tetapkanlah iman kita, Allah teguhkanlah dipanggil pendirian kita ini istiqamah di atas agamanya, kerana ini ujian yang makin kuat kita berada di akhir zaman ini. Semoga terus istiqamah di atas jalan kebenaran ini. Bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ini ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Boleh tak? InsyaAllah lepas ni kita akan buat sedikit kutipan derma untuk kita kumpulkan dana wakaf pembelian kitab sebanyak RM10,000.